Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في سورة الإسراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli Jatul Qasim Masjid, dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat ini kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bulan Syaban. Yang mana bulan Syaban Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala perintahkan kepada kita supaya kita berselawat ke atas Nabi. Artinya tuan-tuan, selawat ini dikerjakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala perintah kita sembahyang, aqimus solata li zikri. Allah Ta'ala suruh kita berpuasa, kutiba alaikumus siyam. Allah Ta'ala suruh kita keluar zakat dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala tidak kerjakan. Allah Ta'ala menyuruh kita berselawat dan Allah Ta'ala mengerjakan. Jadi selawat daripada Allah Ta'ala, ulama mengatakan apa makna selawat daripada Allah? Maknanya Allah Ta'ala mencurahkan rahmat kepada yang membaca selawat, dan malaikat berselawat kepada orang yang, yakni Allah Ta'ala, malaikat meminta ampun kepada orang yang membaca selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah besarnya selawat. Dan nanti sebelum itu perlulah kita belajar sejarah. Mungkin kita biasa bulan Rejab sebelum ni 27 Rejab telah berlaku peristiwa yang agung, iaitu peristiwa yang kita mula-mula menerima sembahyang daripada asal 50 waktu, tapi Allah telah beri kepada kita bonus. Jadi kita kerjakan 5 waktu, tapi Allah telah bagi kita pahalanya bersamaan 50 waktu. Jadi kisah itu saya nak kongsikan pada malam ini, sedangkan dan kita memandangkan bulan depan dah adalah bulan Ramadan kan. Jadi kita elok kita, dan kalau Tuan Guru saya pesan wasiat kepada dia, Tuan Guru saya Tuan Haji Abdul Hamid, dia suruh kita hidupkan hadis-hadis Isra' Mi'raj ni. Dia sebenarnya kan nak komplit, sebenarnya kita baca, kalau saya nak belajar di madrasah di pondok, kadang-kadang malam 27 tu dibaca, kita baca sampai isyak, kadang-kadang nak rapat subuh baru habis. Kita tak larat kita kan. Tapi guru saya dia buat dua, Isra' dia baca satu malam, Mi'raj dia baca satu malam. Jadi cerita dia, banyak kita sebenarnya tertinggal cerita-cerita dia. Jadi kalau kita dah tahu cerita dalam hadis secara susun, ulama susun, nanti kita dengar ceramah syarahan tentang 27 Rejab, kita tahu dia mana-mana punca cerita dia. Jadi saya cuba ceritakan insya-Allah. Syahadat di masa umurnya Rasulullah SAW 52 tahun, dengan satu riwayat iaitu di malam 27 daripada bulan Rejab, maka memuliakan oleh Tuhan Azza wa Jalla akan junjungan kita Rasulullah SAW akan mi'raj ke 7 lapis langit dengan kelakuan yang akan tersebut. Dia akan ceritakan pengarang kitabnya, dia ada kitab dia lah, Zahrul Basit, karangan Mufti Betawi zaman dulu, itu Habib Osman. Jadi mi'raj ni maksudnya dia ada dua makna. Isra', perjalanan daripada Masjidil Haram kepada Masjid Aqsa. Jadi itu dipanggil Isra'. Ada
Adapun Mi'raj maksud tangga daripada Baitul Maqdis naik ke melewati daripada langit pertama, langit kedua sampai kepada Mi'raj yang ke-10. Langit dia sampai 7 saja. Tapi yang lebih tu dipanggil Mi'raj. Jadi apa peristiwa yang berlaku tu perlu kita tahu. Kerana segala peristiwa yang di Isra Mi'raj itu sama ada khusus untuk Nabi ataupun sama ada khusus untuk beberapa sahabat, tapi dia banyak kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kisah tu untuk kita tahu supaya kita mengambil waspada dan supaya kita mengambil iktibar. Sebab itulah saya cakap penting tuan-tuan kena tahu cerita Isra Mi'raj. Maka di dalam perihal Mi'raj itu ada beberapa perkara yang menyatakan kebesaran kudrat Tuhan Azza wa Jalla yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu, dan yang menzahirkan kepada hamba-Nya Nabi Muhammad SAW dalam Mi'rajnya akan segala kebesaran kerajaannya dan segala hal ehwal segala hamba yang ahli taat dan yang ahli maksiat. Nabi lihat bagaimana orang yang bermujahadah di jalan Allah. Disebut dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, ada siapa yang masuk rumah, sebelum masuk rumah dia bagi salam, kemudian dia melazimi di masjid-masjid, kemudian yang ketiga dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah orang yang belajar ini, orang yang datang belajar ni dia berjuang di jalan Allah. Masuk juga kerana disebut dalam hadis lain, man kharaja fi baitihi, siapa-siapa yang keluar daripada rumah dia fi talabil ilmi, pada menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, kana fi sabilillah, seolah-olah dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu bahagian daripada fi sabilillah. Banyak lagi. Sekarang kita tak ada perang lagi dan sebagainya. Sekarang ni kita berperang dengan hawa nafsu kita. Maka Nabi melihat pada malam itu ada satu orang perumpamaan. Ini panggil alam perumpamaan, alam contoh. Manakala dia ketam gandum, dia ketam maka tumbuh. Maka apa isyarat? Maka telah berkata gurunya Rasulullah SAW, itulah bandingan orang yang bermujahadah di jalan Allah, yang berjuang di jalan Allah, yang mana pahala itu diganda-gandakan. Seperti di bulan Rajab yang lepas, Allah Ta'ala gandakan. Itu juga di bulan Sya'ban diganda Allah. Dengan bulan itu sendiri Allah Ta'ala gandakan. Dengan bulan itu sendiri, salah satu segi Allah Ta'ala gandakan, dan dari satu aspek kita dapat pahala yang mujahadah pula. Tuhan Maha Kaya tuan-tuan. Ya? Tuhan Maha Kaya. Dan ahli maksiat, Nabi lihat juga di situ ada kelakar yang ahli maksiat, yang mereka tergantung, yang mereka berenang di lautan darah. Maka Nabi tanya, siapakah yang berenang di lautan darah itu? Itulah pemakan riba. Dan juga Nabi lihat orang yang memecah-pecah kepala dia, pecahkan kepala dia hingga bertangkuk, dia pecah lagi. Kita kalau dah pecah kepala, sakit tu dah tinggal nak rasa sakit tu, dia tak habis sakit tu, dia pecah lagi, pecah-pecah. Jadi inilah orang yang azab orang yang meninggalkan sembahyang. Maknanya nantinya telah berkata tuan guru saya, Allah yarham, Tuan Guru Haji Ahmad John Wasir Kuala Pilah, rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan ta'ala mengampunkan dosa dia dan mengangkat darjat dalam syurga. Dia berkata, apa isyarat pada yang memecah-pecah kepala ini? Ini ada isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala. Isyaratnya orang yang tak sembahyang ini, orang yang buntu fikiran dia, pecah kepala dia. Lepas itu kita lihat dulu seorang profesor Yahudi, dia mengkaji darah-darah dalam tubuh badan manusia, sehingga kan akhirnya dia masuk Islam. Dia kaji, dia tengok dalam satu otak kita ni ada satu urat. Yang urat itu perlukan darah. Kerana bila darah masuk dalam urat itu, maka manusia akan dapat fikir dengan bernas, dengan fikiran yang betul, yang benar. Maka dikaji bagaimana nak masukkan urat tadi, darah tadi. Akhirnya satu masa dia pergi ke negeri Pakistan, dia lihat masjid sana terbuka. Dia tak macam masjid yang tutup kan. Kalau orang kafir boleh tengok daripada luar-luar, mereka sembahyang. Maka mereka dia tengah sujud, maka balik dia terfikir, cuba dia buat dalam keadaan sujud. Maka dia buat eksperimen, kajian. Maka dalam keadaan manusia sujudlah, baru darah itu masuk dalam sarang otak dia. Itu pun tak cukup, sehingga mereka tunaikan 5 waktu. Kalau dia tunaikan lebih lagi lah. Itu maksudnya sembahyang itu ialah untuk kepentingan untuk diri kita sendiri. Sembahyang ni ialah untuk kita dapat berfikir dengan baik. Sebab itulah orang yang sembahyang
di ayat lain Tuhan sebut apa? Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sembahyang ni dia takkan buat benda fahsyat dan munkar kalau betul-betul dia sembahyang. Tu. Jadi dia Nabi lihat ni sebagai satu contoh, dan Nabi melihat juga ada seorang ini bergunting-guntingkan lidah dia. Ini orang macam saya lah. Dipanggil orang yang khutbah fitnah. Dia bercakap tapi dia tak mengamalkan. Maksudnya dia tak amalkan apa tuan-tuan? Dia tak amalkan perkara yang wajib. Bukan yang sunat. Kalau tuan-tuan tengok ada satu tuan guru atau ustaz, dia tak buat perkara sunat, kita tak boleh kata dia masuk neraka. Sekarang ada sunat itu, maksudnya apa masuk sunat? Perkara yang kita buat dapat pahala. Dan kalau kita tak buat, maka tak berdosa, bukan. Itu dikatakan sunat. Yang wajib itu mestinya. Maknanya kalau contoh dia kata dia contoh dia kata sembahyang subuh, dia suruh orang sembahyang subuh, itu wajib, maka dia tak sembahyang subuh. Ini yang kena siksa. Ini kita kena faham. Jadi dia menguntingkan lidah, maksudnya dia mengatakan ini tak boleh, ini tak boleh. Dalam masa yang sama dia buat benda haram, dia makan benda haram. Itu. Jadi ini berbagai-bagai siksa. Itulah Nabi lihat ada seorang telah dia mengejar satu daging yang daging yang busuk. Ada sebelah kanan dia daging yang masak, tapi dia kejar daging yang busuk. Ada satu golongan dia ambil daging yang sedap. Maka bertanya Nabi kepada Sayyidina Jibril alaihissalam, apakah alamat ini? Inilah umat-umat Tuhan yang ada isteri-isteri yang halal, maka dia mencari perempuan-perempuan yang tak halal. Dan begitu juga isteri-isteri yang halal, dan isteri yang punya suami yang halal, maka dia cari suami-suami yang tidak halal. Maka inilah yang berlaku di zaman-zaman kita. Dia akan berlaku sehingga kita fasa. Sebab tu tuan-tuan, sebelum datang Dajjal, kata seorang ulama Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, dia adalah seorang pengkaji dalam masalah akhir zaman. Sebelum timbul Dajjal ni, dia ada Dajjaliyah. Siapakah Dajjaliyah ini? Orang-orang yang sangat kasih kepada kehidupan dunia, dia meninggalkan kehidupan akhirat. Inilah akan muncul. Jadi Nabi tak takut kepada umat yang syirik. Kita susah nak jatuh syirik, kita takkan sembah bahala dan sebagainya. Tapi wahan kasih kepada dunia ni yang kita susah nak buat. Jadi tuan-tuan, jadi sebab itulah saya nak menceritakan kisah Islam ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebagai panduan khusus kehambaan kita. Kata tuan guru saya, sebenarnya Islam Mi'raj ialah khusus supaya satu khusus untuk kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah panduan-panduan yang disebutkan di sini? Adapun beberapa perkara dalam perihal Mi'raj itu yang telah disebut dalam Quranul Azim, yang telah disebut pada ulama, oleh sisi ulama lah. Sebab ayat Quran ni kita tak boleh tafsiran sendiri, kerana Quran itu ringkas. Man fasara Quran bi ra'yi falyatabawa maqadahu finnar alna. Man fasara Quran bi ra'yihi, siapa yang mentafsirkan dengan akal fikiran semata-mata, falyatabawa, kenalah dicadang ke tempat maqadahu finnar, dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Quran itu betul, hadis itu betul. Kita yang bukan ahli untuk mentafsirkan. Sebab itu kita kena ambil tafsiran ulama yang mana tuan-tuan? Ulama yang mu'tabar, ulama yang diakui oleh Allah, yang tersebut innama yakhshallah min ibadi al-ulama. Sesungguhnya orang takut kepada Allah itu ialah alim ulama. Jadi kes yang pertamanya yang kita dapat ambil ibrah, pengajaran daripada kisah Islam Mi'raj ini, iaitu menyatakan oleh Tuhan Azza wa Jalla akan maha suci Tuhan daripada sifat lemah, dan menyatakan olehnya akan kudratnya, iaitu kekuasaannya dengan barang yang bersalahan pada adat, iaitu menyampaikan hambanya daripada Mekah ke Baitul Maqdis, dan daripada Baitul Maqdis ke langit, melewatkan 7 lapis langit dengan sekadar 3 jam punya lama. Ini yang dikatakan orang-orang kafir Quraisy tak percaya. Mereka paling laju daripada Mekah mereka ke Baitul Maqdis sebulan pergi, lepas tu sebulan balik. Tiba Nabi kata 3 jam saja. Mereka tak percaya. Jadi ini menunjukkan Tuhan tak lemah. Allah Ta'ala boleh berkuasa memperjalankan Nabi tadi. Sebab itulah masa-masa ni dia ada genggaman Allah. Kita tengok kalau zaman dulu masa tu lambat je kan. Tapi zaman sekarang di akhir zaman, kalau hadis pun sebut hadis hari kiamat, satu hari macam seminggu macam satu hari.
Sebulan macam seminggu, setahun macam sekejap kan kita nak masuk Ramadan sekarang nak masuk Ramadan insya-Allah. Jadi inilah orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal tak percaya. Jadi orang yang tak percaya Isra Mi'raj ini, orang ni kafir wa'liyazubillah, kerana ini nas dalam Quran. Ayat ini sudah menjadi dalil yang kukuh dalam Quran yang menyebutkan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mana Allah Taala datangkan dengan kalimat tanzih. Mana tanzih? Subhanallah, subhanallazi. Kenapa dia datang kalimat tanzih? Tanzih ini untuk menyatakan seolah-olah satu kalimat untuk menyucikan Allah daripada sifat-sifat yang tak layak. Yang tak layak itu pada mana? Pada sisi sangkan-sangkan hamba ni. Bukan di sisi Allah, memang pada sisi Allah tidak ada sifat kekurangan, tetapi pada sisi sangkaan-sangkaan kita, Tuhan dia ada sifat kelemahan. Tidak, subhanallah. Kemudian antara ibaratkan dengan asra. Asra ini kalimah yang menunjukkan kepada berjalan, tetapi berjalan dengan mukjizat. Kerana dalam bahasa Arab, atraqa pun makna jalan juga. Atraqa amshi, berjalan. Dan kita pergi biasa pergi Mekah, askar-askar dia, poli-poli dia alam kita kan. Roh. Yamshi. Torik. Dia tak ada sebut. Dia tak ada Isra. Ada tak disebut Isra? Tak ada Itu Tuhan Haji. Maksudnya Isra ni perjalanan asra. Asra di fi'il madhi dipanggil fi'il madhi. Asra yasri, Isra'an. Asra ini satu perjalanan daripada satu tempat yang dimuliakan oleh Allah, itu rumah yang dibina, yang mula-mula rumah ibadat yang dibina ialah Baitullah. Dan kita disunatkan menziarahi Baitullah. Sebab Nabi sendiri pun di Baitullah dan Nabi menziarahi Baitul Maqdis. Ini tempat-tempat yang sunat kita ziarahi, masjid yang ada kemuliaan di sisi Allah. Kemudian kalau saya belajar tentang dia, untuk guru saya kupas satu, ini saya nak kongsi kepada tuan-tuan supaya kita jangan terlepas padan dengan kisah Isra Mi'raj. Dan kita hidupkan dalam masyarakat kita hidupkan dalam keluarga-keluarga kita tentang kisah Isra Mi'raj. Kita takut di akhir zaman kisah Isra Mi'raj ni kalau tidak dibaca, manusia akan dilempar ke dalam tong sampah. Tak tahu apa kemuliaan. Ini sekarang dah ada orang campak Quran, kita marah, orang Islam marah kalau orang campak Quran, orang bangkang Quran. Tetapi kita sendiri pun kadang tak mempelajari Quran. Tapi kita sedih. Daripada dengan sifat apa yang Nabi pergi bi abdi. Allah Subhanahu Wa Taala tak ibaratkan bi nabihi, Allah Taala tak ibaratkan bi rasuli, tetapi Allah Taala datangkan dengan lafaz bi abdihi. Ini menunjukkan Nabi sudah sempurna sifat ubudiyah dia. Maksudnya tuan, kita nak berjalan kepada Allah, kita sekarang semua orang akan bertemu Allah kan. Inna Allah, kita sering sebut bila orang meninggal dunia, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguh kami semua daripada Allah, wa inna ilaihi, dan sesungguh kita kepadanya, ilaihi raji'un, kita akan dikembalikan kepada dia. Artinya nak ke tak nak, terpaksa kita memang kita nak kena berhadap jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak berjumpa ni macam mana tuan-tuan? Kita datang dengan sifat bi'abdihi, dengan sifat kehambaan. Jangan kita datang dengan sifat kesombongan. Jangan kita datang dengan sifat raja. Jangan kita datang dengan sifat-sifat yang kita rasa kaya, kita tak berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sifat hamba dia ada 4. Dan saya ringkas di sifat hamba ni, sifat fakir. Kita fakir kepada Allah, fakir kepada keampunan. Sebab tu Nabi Allah Ibrahim ketika berjumpa dengan Nabi SAW di langit yang ke-7, maka pesan Nabi Ibrahim pesankan kepada umat Muhammad supaya mereka ni fakir, selalu fakir kepada Allah, sentiasa berhajat kepada Allah. Kemudian dan banyakkan tanam-tanaman syurga. Apakah tanam-tanaman syurga? Itulah banyakkan mengata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ketika orang tawaf, baca itu kan, sunat baca itu. Kalau kita nak masuk pekan bandar, insya-Allah orang takkan dapat menipu daya kita
kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Elok kita tambah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca berapa kali? 4 kali. InsyaAllah orang tak akan dapat tipu daya kita dalam pekan, dalam bandar itu, dalam tahun lah, bandar bagi tahun. Orang tak akan dapat tipu daya kita, insyaAllah. Dan kalau kita nak masuk masjid, kita tengok orang dah mula sembahyang, kita nak tak payah lagi tahiyyat masjid, kita masuk sembahyang itu dah bagi tahiyyat masjid. Tapi contoh ada majlis ilmu, contohnya kan kita malah nak sembahyang, apakah bacaan yang boleh kita ganti daripada tahiyyat masjid? Itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, 4 kali juga baca. Sama macam tahiyatul masjid. Begitu je orang yang malas sembahyang tahajud, malas sangat nak sembahyang tahajud, bacalah tasbih tu. Seolah-olah dia sekurang-kurang tahajud baca tasbih. Dan kerana ayam jantan tu dia sedia bertasbih pada Allah. Ayam jantan. Apa dia kata? Uzkurullah, uzkurullah ya ghafilun wa ya wailal, ingatlah kepada Allah. Jadi ayam tu pun bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi datanglah sifat hamba, sifat fakir dan sifat kehinaan kepada Allah. Kenapa kita ni bukan kita, memang pada hakikatnya kita ialah hina. Kerana setiap kita keluar daripada tempat yang hina. Tak ada orang keluar dari tempat yang mulia kecuali Nabi Muhammad SAW. Sebab tu kita hina kepada Allah. Khuliqa min ma'in mahin, jadikan kamu daripada air pati yang hina. Kemudian kita ni dhaif. Apa maksud dhaif? Yang ketiga, sifat dhaif itu pun ada. Dhaif ni maksudnya la yamliku nafsah, tak dapat nak kawal diri dia. Kita tak dapat nak kawal diri kita. Contoh, saya tak nak mati, saya nak hidup 1000 tahun lagi, saya nak sihat saja. Ini sesungguhnya tak ada apa-apa lah kan. Kita lemah tuan-tuan, kita lemah. Jadi sifat inilah yang berbekal, inilah bekalan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi sifat-sifat ini kepada kita. Jangan kita pakai sifat sombong. Al-kibriya'u, tuan semula hadis kursi al-kibriya'u, sifat kebesaran itu ialah selendangku. Wal azamatu izari, ridai. Wal al-kibriya'u azamati al-azamatu, lebih kurang itulah ridai. Kebesaran itulah pakaian aku, dan sifat kesombongan itu ialah selendang. Dia ada pakaian selendang. Sifat sombong dan sifat kebesaran itu pakaian selendang Allah. Maka jangan kita pakai sifat itu. Jangan kita pakai, kecuali pada orang yang takabur. Dia juga ada masa. Al-kibaru ala-kibarin sadaqatun. Orang yang sombong dengan Islam, contoh kan dia sombong dalam hidup, sunat sombong kat dia. Sebab sedekah pula betul. Ada juga kadang-kadang begitu. Tapi kita sombong tu kerana kita nak sedekah kepada, supaya dia kata orang ni sombong. Jadi kita rasa aku pun sombong. Jadi supaya sombong tu dia, orang tu cermin untuk dia. Jadi inilah. Tetapi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sentiasa merintih. Di hati kita tu manusia tak nampak. Sir di hati kita tu, rahsia di hati kita berhadap dengan Allah. InsyaAllah Tuhan akan bawa kita. Sebab itulah kalimah bi'abdi ini, Tuhan tak datang bi Nabi, bi Rasuli, tapi ataupun bi Muhammad dia, tetapi dengan lafaz bi'abdi, dengan hamba. Di waktu bila? Lailan, di waktu malam. Minal Masjidil Haram bila Masjidil Aqsa. Di waktu malam, daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Rupanya malam ini satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut dalam Quran, wa minal laili fatahajjat bihi ila akhir ayat. Apa maksudnya? Setengah daripada malam hari hendaklah kamu bertahajud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ini disebut dalam Quran, wal laili libatha. Malam itu berpakaianlah, pakaian hamba. Jadi kita cuba latih-latih supaya kita berhadap kepada Allah. Inilah sifat yang kita nak bawa. Maknanya kalau kita tidak ada sifat hamba, tuan-tuan, bahkan kita jumpa dengan Allah dengan sifat-sifat yang tak baik, seperti sifat-sifat yang mazmumah yang kita belajar. Saya datang sini tajuk dia tasawuf, bagian memberitahu sifat-sifat yang tak baik pada syarak dan yang baik pada syarak. Itu kitab yang asal saya nak terangkan. Ini sebagai nak tahu, bagi tahu sejarah dia. Sebab itulah proses keabadian itu mesti bersihkan sifat-sifat dalam yang sifat-sifat tak baik tadi. Kerana kalau sekiranya kita mati
Waliyazubillah. Ada sifat-sifat ni, maka dia akan menjala dalam kubur kita. Dia akan menjala dalam kubur kita. Itu kita takut. Tapi kalau tak ada sifat-sifat ni, insya-Allah. Pada dalilnya ma yanfa'u malun wala banuna illa man atallah bi qalbin salim. Tidak beri manfaat anak kamu daripada harta kamu kecuali mereka datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera, dengan hati yang bawa sifat-sifat kehambaan. Sebab itu kita kena kenal diri kita, tuan. Kenal diri kita dan kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lemah, Allah Taala kuat. Kita kita miskin, Allah Taala kaya. Kita serba kekurangan, serba kehinaan, Allah Taala mulia. Itu sifat-sifat kita. Jadi daripada Masjid Haram itu kepada Masjid Aqsa dengan lebih kurang masa 3 jam sahaja. Inilah. Kemudian di dalil pula dalam dalil sifat Mi'raj. Dalil Mi'raj Nabi SAW berjalan tadi dengan anak tangga 10 mata dan tangga disebut dalam suatu Najmi. Fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Maka ditafsirkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas dan oleh beberapa banyak sahabat daripada Rasulullah SAW. Artinya maka naik Muhammad kepada 7 lapis langit dengan Mi'raj bersama-sama Jibril hingga Sidratul Muntaha, dan naik lagi Muhammad atas Rafrafu Akhdar, ini di Mustawa, di Mi'raj yang ke-9 ada satu pulau raja, contoh tempat duduk raja. Nabi pun dia beri satu tempat duduk yang dengan perbaikan yang hijau di alam nur, hingga pada tempat yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh Allah Azza wa Jalla menyampaikannya di dalamnya akan segala pemerintahan dengan kalam yang kodim kepada hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah hampiran Nabi Muhammad SAW di tempat itu kepada hadat khusus rahmat Tuhan yang Maha Suci. Daripada jihad dimisahkan itu hampiran antara 2 tepi panah punya dekat ini. Macam mana? Ini bahasa orang-orang dulu, bahasa dia lembut, tuan-tuan. Kalau sekarang ni kalau kita dengar bahasa-bahasa orang dulu, dia kata ni kolon, biarlah kan. Tapi orang dulu bahasa dia lembut, orang bahasa dia halus, disebutkan macam itu. Padahal didatangkan misal Nabi ketika berhadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti dia berada, seperti dibisarkan seperti panah dengan bulusuran, panah dengan anak panah sekali kan, celak dengan petang celak. Maksud rapatnya Allah ketika dengan Nabi. Tapi bukan berjarak, bukan Allah Ta'ala ada dekat, ada bahagian jarak dengan Nabi, bukan. Tetapi ini ditamsilkan. Mana rapat kasih sayang Allah itu, rahmat Allah. Kerana apa, ketika berlaku Isra Mi'raj ini ialah Nabi ketika itu Nabi dalam keadaan duka cita, amul huzni. Duka cita sebagai sifat kemanusiaan. Bukan Nabi tak redha dengan keputusan Allah, bukan. Tetapi Nabi sedih dengan kehilangan isterinya Sayyidatina Khadijah dan mak saudaranya dan bapa saudaranya bernama Sayyidina Abu Talib. Abu Talib ni pun jaga-jaga, tuan-tuan, berhati-hati. Kalau kita nak cakap, jangan cakap dia tidak beriman, ya. Kerana ada dalam kitab ulama, dalam kitab Syarah bin Safinatul Najah, apa yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Kashifatul Syajah, yang mengatakan Abu Talib itu beriman. Ada mungkin dia tak beriman, dia lihat Nabi awal berjalan, lepas tu dia beritahu oleh Buhairah ketika berada di Syam, di satu tempat nama Busra, satu kota zaman tu. Jadi pedagang-pedagang Arab Quraisy akan singgah di situ. Penempatan sampai sebelum sampai Baitul Maqdis. Di situlah berjumpa dengan Buhairah, dan Buhairah menceritakan, inilah Nabi, kamu bawa balik anak ini, nanti takut dibunuh oleh orang Yahudi. Bagaimana kamu tahu dia Nabi? Maka Buhairah tunjukkan di belakang dia ada lambang, ada tanda kenabian di belakang pelikat Nabi SAW. Itu pun nanti di malam ini pun disahkan lagi. Jadi itulah kisahnya. Kemudian disambung lagi. Kemudian kedua pula kisahnya, perkara yang dalam Mi'raj itu kerana menyatakan oleh Tuhan Azza wa Jalla akan segala ajaib bumi. Tuhan nak ceritakan segala ajaib bumi dan segala ajaib langit pada Nabi Muhammad SAW. Demikian pula ada diberi lihat pada pada Nabi segala isi syurga dan segala isi neraka. Nabi lihat dalam syurga itu ada ahli-ahlinya,
dan di neraka itu ada ahli-ahlinya. Nabi dah lihat mana syurga ni sudah ada tuan-tuan. Syurga ni di langit atas dan neraka ni di bawah hujung petala bumi. Semua sudah ada dah. Tunggu masa saja kita ni. Maka dah segala mereka itu menjadi tanda kebesaran kudrat Tuhan Azza wa Jalla dan kebesaran kekayaannya. Nabi tengok di langit itu, Masya Allah, binaan dia tak sama macam di bumi lah. Binaan-binaan daripada satu langit satu lagi itu semua dari material yang berlainan. Langit pertama daripada lautan makfuf, laut yang terhenti. Yang kedua perak, kemudian emas, kemudian saya dah pun dah lupa lah. Tapi semua tu ajaib. Dan Nabi lihat satu alam yang Nabi tak pernah tengok. Satu alam tu di Jabal Qaf yang kita tak tahu. Tapi Jabal Qaf tu ada. Dan dia menghijaukan laut-laut yang ada di bumi ini. Maka di situ ada satu alam. Nabi lihat satu penempatan yang mereka ni ada kaum-kaum dia. Tapi mereka ni tidak ada, kita kata, pagar-pagar rumah tak ada, banyak polis tak ada, hospital tak ada. Apa yang mereka ada? Rumah dia, pagar-pagar tak ada. Tak masuk cerita Isra Mi'raj lagi. Masuk cerita Nabi bermula daripada, secara ringkas lah, secara ringkasnya, maka daripada 26 Rejab tadi, sebelum berlaku besok-besok hari, maka telah bermusyawarah orang-orang yang Quraisy untuk membunuh Nabi. Dia ada 10 kepala di ketua Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi ketua oleh mereka bermusyawarah bagaimana nak patahkan dakwah Nabi SAW. Jadi hasilnya dipersetujui supaya dibunuh satu cadangan daripada seorang laki-laki yang berupa laki-laki, dia punya iblis. Maka dia mencadang supaya ditangkap Nabi, disula Nabi, dibunuh terus. Kalau penjara tak boleh. Maka Nabi akan ajak semua orang kepada jalan Allah SWT. Maka jadi mereka mencari. Maka yang bertemu yang mula-mula bertemu Nabi adalah Ummu Hanif. Ummu Hanif ni maksud mak saudara Nabi. Kata setengah riwayat sepupu Nabi yang bernama Fakhitah. Maka dialah yang bawa Nabi SAW pergi ke rumahnya. Jadi inilah tuan-tuan proses kita daripada ibu, daripada rahim ibu lah kita dididik. Golongan ibu ni ada kisah dia. Orang-orang perempuan ni banyak jasa guru itu daripada ibu perempuan, daripada ibu bapa dia mula-mula. Sebab tu Nabi keluar daripada rumah ibunya, dibawa ke Telaga Zamzam. Di situ dibawa satu pisau nurul bayda yang daripada syurga, dan dibawa pakaian kerana Nabi nak jumpa Allah. Tak boleh pakai dengan pakaian dunia, takut terbakar nanti. Ini cerita betul ni. Maka Nabi dibedah, kemudian dikeluarkan jantung Nabi tadi dan sampai ke perut. Maka disucikan dengan air Zam-Zam dan dicampur dengan air Kautsar. Maksudnya air Zam-Zam, air mukjizat Nabi Ismail yang berada di dunia, dan air Kautsar ini air yang berada di syurga Allah Subhanahu. Dicampur dua air tadi. Maka diwuduk Nabi, disucikan dan diisi dengan ilmu pengetahuan, diisikan dengan iman dan ilmu pengetahuan. Maka telah berkata ulama, bukan maknanya Nabi ni kotor ataupun Nabi tak ada cahaya, tapi Nabi nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Bagus, nak dibaguskan. Tayyib, mutayyab, yang dibaguskan, nak dibaguskan lagi. Itulah Nabi SAW. Maka dikeluarkan tadi, diisikan dua. Jadi begitulah kita tuan-tuan. Kita nak menghadap kepada Allah, yang kita kena bekalkan keimanan kepada Allah. Jadi apa yang cerita ni semua kita kena beriman, kita membenarkan. Itu iman maksudnya membenarkan. Dan kita kena mempelajari ilmu, kerana ilmu itu yang cahaya itu yang membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi dibawa dengan satu kenderaan yang bernama Buraq. Yang Buraq ni yang boleh terbang, yang sangat pantas, yang kaki dia boleh menjulur ke depan. Maksudnya kalau dia turun bukit, kaki depan dia panjang. Bila dia turun bukit, kaki depan dia panjang, kaki belakang dia pendek. Manakala dia dia naik bukit, kaki depan dia pendek, kaki belakang dia panjang. Maknanya dia boleh menjulur kaki dia. Sebab itulah makan masa tak lama, 3 jam sudah sampai. Pergi balik 3 jam. Maka begitulah kita.
nak menghadap Allah kita perlu pada kenderaan. Apa kenderaan dia? Kenderaan ialah iman dan ilmu pengetahuan. Itulah bekalan kita, tuan-tuan. Kerana burak itu dijadikan daripada nur, cahaya, dan juga kita kena ada guru pembimbing kita. Kerana di malam ini menjadi bukti besar bahawa setiap orang kita kena ada guru. Sebab itulah Nabi hebat, manusia yang paling tinggi, dan sampai manakala sampai di Sidratul Muntaha, Jibril tidak boleh naik atas lagi. Kerana Jibril mengatakan, wa ma minna lahu ila maqamun ma'lum. Walaupun Jibril ni seorang guru pada Nabi, tetapi martabat Nabi lebih tinggi daripada dia. Kerana Nabi daripada kalangan manusia, maka dia daripada malaikat. Sebab itu dia tidak boleh naik ke atas. Kalau sekiranya dia naik ke atas, dia akan terbakar. Kerana disitulah border di antara malaikat yang di bawah dan malaikat di atas, tak boleh turun naik. Situlah border dia. Ini menunjukkan sesuatu yang berlaku pada Nabi. Nabi lihat, kerana di malam itu Nabi di Isra Mi'raj itu, Nabi dibawa ke satu tempat yang masih baru, yang tidak ada penduduk lagi, dan situ banyak pohon-pohon pokok. Macam kat sini kan, kat setengah Tok Guru kata inilah dari tempat-tempat yang bagus yang kita patut duduk, ia tempat-tempat yang banyak sumber-sumber pokok, sumber-sumber air. Banyak pokok lah. Kalau tak ada pokok, tanah pokok kan. Itu ada hadis tentang pokok pun banyak. Tentang kalau sekiranya besok nak kiamat, kita ada benih tanam pokok. Kenapa pula besok nak kiamat tapi ada benih tanam? Jadi itulah menunjukkan Nabi pergi di situ dan diperintah supaya Nabi sembahyang di situ. Jadi Nabi pergi tiga tempat di Madinah. Di situlah yang bakal ditunjukkan, di sini Tuan Hamba akan duduk, di situlah Tuan Hamba akan dakwah, dan kubur Tuan Hamba akan di situ. Dan Nabi pergi di Bukit Tur Sina, tempat Nabi Musa munajat kepada Allah. Ini semua tempat-tempat yang akan menambah iman kita kepada Allah. Dan Nabi pergi di Baitul Laham, tempat diperanakkan Nabi Allah Isa AS. Dan juga dikatakan di riwayat Nabi singgah di Madian, di tempat Nabi Allah Syuaib. Di situ Nabi lari daripada Firaun, Nabi Musa lari daripada Firaun. Di situlah kekuatan orang Islam, supaya kita pergi tempat-tempat itu supaya menambahkan iman kita, sejarah dalam kehidupan kita. Hingga Nabi sampai di Baitul Maqdis, maka Nabi lihat sudah ramai yang menunggu Nabi di situ. Itu roh sekali Nabi turun di situ, dan Nabi ikat, Jibril suruh ikat kenderaan tadi, ikat di satu tempat yang khas untuk Nabi burak tadi. Kerana burak ni seni binatang, tak boleh biarkan dia ikat. Kemudian Nabi masuk daripada pintu sebelah kanan masjid. Kita sunat masuk pintu sebelah kanan, tempat tu ada keluar cahaya. Jadi sebelum itu tuan-tuan, Nabi dipanggil. Sebelum sampai situ ada 3 seruan yang memanggil Nabi yang sebelah kanan. Ada yang memanggil dia, ya Muhammad, nanti pelan-pelan sikit aku nak tanya kepada kamu. Anzir, pelan-pelan sikit. Kemudian yang sebelah kiri panggil Nabi, ya Muhammad, nanti ketika Nabi naik burak ni. Dan juga Nabi lihat, yang ketiga Nabi lihat ada perempuan yang berhias, tetapi sudah bongkok 7. Nabi dia pakai baju cantik lah. Maka Nabi tanya ketiga-tiga kepada malaikat Jibril. Inilah sesuatu apa yang kita tak faham dalam kehidupan kita, kita kena rujuk kepada orang-orang yang mengetahui, tuan-tuan. Kita kena rujuk kepada orang-orang yang alim. Maka dia bertanya kepada malaikat Jibril, apakah isyarat sebelah kanan itu? Itulah panggilan Yahudi. Sekiranya kamu perkenankan panggilan dia, kalau Nabi sahut, maka umat-umatmu akan jadi Yahudi. Adapun sebelah kiri itu panggilan Nasrani. Yahudi, dia tak nak kita masuk agama dia, tapi dia nak sebarkan cara hidup dia, cara fikiran dia, cara makan minum dia. Dia nak kita ikut itu cukup dah. Cara dia apa yang dia hobi dia, dan sukan ke apa semua, dia nak kita ikut tu. Tapi bukan maknanya kita orang Islam tak boleh sukan kan. Tapi ada benda, memang kita kadang-kadang persamaan. Orang Yahudi makan, kita makan. Orang Yahudi guna kereta, kita pun guna kereta. Ada persamaan. Tetapi sebab tu kita kena ada kait dengan syarak, hukum syarak, sepadannya dengan syarak, maksudnya dengan sunnah-sunnah Nabi. Itu kita kena tanya ulama-ulama lah, datang ngaji, datang belajar, insya-Allah ulama akan terangkan. Jadi yang di sebelah kiri Nasrani ni memang dia nak kita masuk agama dia. Dia bukan sekadar untuk dia, tapi dia nak kita ni masuk agama dia. Tapi dua-dua ni saling menyalah. Yahudi dia kata kamu ikut Nasrani, kamu tak ada keuntungan apa. Nasrani pula kata kamu ikut Yahudi, kamu tak ada dapat keuntungan. Jadi dia sama-sama dia berbalah.
Dan Nabi tanya siapakah perempuan tua itu? Itulah usianya dunia. Daripada sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sudah 7,000 tahun. Daripada Nabi Muhammad sampai kita 1,004 tahun lebih. Sudah dunia ini sudah 8,000 tahun lebih. Mungkin dekat 9,000 tahun. Kalau manusia umur dia 9,000 agaknya macam mana? Belelah kan. Sekarang 100 tahun pun susah nak cari. Ini ya tuan-tuan. Jadi ini semua tipu daya dunia. Kita kena tahu pada hakikatnya dunia ni apa? Dunia ni khaziratan wa itu bukan kita kata kat orang tak, tetapi kita kata kat diri kita sendiri. Dunia ni Nabi kata khaziratun, ialah bangkai lagi busuk. Satu busuk macam tu. Seperti perempuan yang dah tua. Minta maaf yang perempuan bukan perempuan kat sini je. Ini perempuan yang pada malam Isra Mi'raj. Tapi Nabi lihat juga pada malam tu ada satu perempuan. Baunya satu perempuan. Ini cerita orang perempuan. Ada dalam kisah Isra Mi'raj. Nama dia Masyitah, tukang sisir. Satu masa dia sisir anak Firaun, jatuh, maka dia berlatah. Orang Melayu dia berlatah apa? Bismillah, disebut nama Allah. Bismillah ta'isa Firaun. Celakalah Firaun, kerana Firaun dia mengaku Tuhan. Maka dia nak bunuh Masyitah tadi. Kerana Masyitah ni dia mengatakan Firaun tu ta'isa, masih surah di neraka Firaun. Akhirnya anak dia mengadu kepada Firaun. Maka Firaun kata, "Suruh tangkap Masyitah." Maka Masyitah dia menghadap, "Ya tuanku, betulkah kamu kata ada yang selain daripada aku Tuhan sebagai Tuhan? Ana rabbukum a'la." Dia kata, "Ana rabbukum a'la, aku ni Tuhan yang maha tinggi." Maka ada Allahu Rabbi wa Rabbukum. Maka akhirnya Masyitah ni dimasukkan anaknya, dimasukkan suaminya. Akhirnya anak dia yang kecil nak masuk dalam minyak panas. Akhirnya apa Masyitah kata, anak dia kata, "Wahai ibu, jangan berpaling lagi. Teruslah perjuangan tadi." Dia pun dukung anak dia. Anak dia baby masih boleh bercakap. Boleh bercakap, ni baby yang apa? Yang ajaib. Maka dia pun peluk anak dia, terjun masuk. Maka bau dia tu, iman dia tu Nabi bau. Maka akhirnya Nabi ceritanya sampai Nabi Baitul Maqdis, maka dia beri dua air, kan jauh lah, jalan jauh ni, tambah dari tambah sikit pasal apa ni Isra Mi'raj. Jadi dua air, satu air susu dan satu air arak. Maka yang Muhammad pilih salah satu, tak boleh dua-dua. Sedangkan ini arak syurga, arak yang di syurga, bukan arak dunia. Arak dunia dia najis, kan dia mudarat, merosakkan akal. Maka Nabi memilih susu. Apa kata Sayyidina Jibril? Jibril tak ajar pun kamu pilih susu Muhammad, tak. Tapi Nabi sudah diberi cerdik oleh Allah. Maka kamu telah memilih fitrah kamu yang semula jadi. Sebab itulah kullu mauludin ala fitratul Islam. Setiap anak itu dilahirkan keadaan di Islam putih, tapi bapa dia jadikan dia Yahudi ataupun mak ayah dia yang jadikan dia Nasrani. Maka sebab itu tuan-tuan, sebab itulah kita kena dekat dengan ilmu agama supaya kita tahu apa nak buat, apa yang patut kita berbekal untuk kita. Mudah-mudahan kita lampurkan dosa kita. Mudah Allah Ta'ala sentiasa membimbing kita, memberi taufik kepada kita, dan sentiasa Allah Ta'ala kita dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah saja, mudah-mudahan diampunkan dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilahi wa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min ma'in sajda wa nafsin tusma'. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.